Adakah mencari rezeki satu tujuan hidup? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insyaAllah kita akan bincangkan satu lagi persoalan. Dan soalan ni actually datang daripada salah seorang daripada anda yang telah mengajukan soalan ni dalam Google Form yang diberikan dalam video-video yang lepas. Dan soalannya berbunyi begini. Betulkah tujuan hidup kita untuk beribadah dan menjadi khalifah sahaja tanpa mencari rezeki? Bagaimana hendak meneruskan hidup bagi memenuhi tujuan yang lain jika tiada tujuan untuk mencari rezeki? Okey, satu soalan yang menarik. Dan of course sekiranya anda juga ada soalan-soalan lain yang dirasakan amat bermanfaat untuk kita bincangkan, akan ada Google Form dalam description box di bawah. Sila nyatakan soalan anda, insya-Allah. Okey, soalan yang menarik. Betul ke tujuan hidup kita hanya ibadah dan khalifah aja? Mencari rezeki tak ada ke? Macam mana mungkin untuk tercapai tujuan-tujuan hidup yang tersebut tanpa mencari rezeki? Dan skill itu tujuan, ataupun tanpa tujuan mencari rezeki. Jadi untuk menjawab soalan ni, mungkin dalam video ni kita akan ada 3 portion. Satu ialah untuk memberi definisi. Bila kita cakap tujuan hidup, apa yang kita maksudkan? Kan? Sebelum kita boleh bincang ini tujuan hidup ke tidak, first kita kena define betul-betul bila kita kata tujuan hidup, apa yang dimaksudkan. Okey, itu yang pertama. Kemudian selepas itu kita akan bincangkan pula dari mana kita sumber kita dalam menetapkan inilah tujuan hidup kita. Adakah masing-masing kita fikir sendiri, aku nak tujuan hidup aku apa, ataupun kita patut bersandarkan sumber tertentu, dan berdasarkan sumber tersebut apakah tujuan hidup yang sepatutnya kita pegang. Dan yang ketiga, kita akan balik kepada soalan ni secara spesifik, di mana letaknya mencari rezeki adalah, adakah ia juga satu tujuan hidup. Okey, insyaAllah. Yang pertama, memberi definisi. Mungkin saya ambil approach begini. Kita ambil satu analogi. Satu kapal layar. Kapal layar yang sebelum zaman moden ni lah kot. Kapal layar yang mana orang kena adjust layar dia dan ada steering besar dan sebagainya tu. Jadi dalam kapal layar tu, bila dia berlayar, of course dia mempunyai satu tujuan dan dia akan berlayar ke situ. Okey. Yang menentukan tujuan dia, menghalakan tu ialah kapten yang pegang steering tu lah. Steering besar tu katakan. Dia menentukan kapten tu. Tetapi pada masa yang sama, untuk pelayaran tu sampai kepada tujuan, banyak perkara yang serentak perlu dilakukan dan diselesaikan. Contohnya yang menjaga layar tu, yang mungkin akan bersihkan deck tu kan? Kalau kita ambil zaman dulu kan, maksudnya bila air laut yang masin tu datang, so dia perlu sentiasa bersihkan supaya kayu dia dan sebagainya mungkin sentiasa terjaga. Ada mungkin seorang yang duduk kat atas tu duduk teropong sekiranya ada lanun dan sebagainya. Dekat bawah deck tu pun ada yang mungkin tersorok, kita tak perasan, tetapi ada yang menjaga stok makanan, yang masak dan sebagainya untuk kru makan. So semua benda tu perlu ada untuk pelayaran yang panjang, supaya pelayaran tu sampai ke tujuan. Tanpa ada orang masak, tanpa ada orang jaga stok makanan dan sebagainya, mungkin even captain dan sebagainya pun akan tak boleh hidup lama ataupun tak sihat dan sebagainya, maka tak boleh sustain pelayaran yang panjang tu. Tapi bila kata-kata apakah tujuan pelayaran tu, di mana tujuan dia, apa dia punya tujuan pelayaran tersebut. Tujuan dia bukan untuk makan, tujuan dia bukan untuk cari lanun, dan tujuan dia bukan untuk menjaga layar. Tujuan dia untuk sampai ke destinasi. Seronok anak kat belakang. Anyway, tujuan dia untuk mencapai ke destinasi tersebut. Tujuan dia itu. Cuma untuk mencapai tujuan, ada perkara-perkara yang hakikatnya perlu dijaga supaya perjalanan tu sampai. Kan? Harapnya kita boleh beza apa beza tujuan dan perkara-perkara yang perlu, elemen-elemen yang perlu memang dijaga, yang perlu dibuat, perlu dititik beratkan untuk memastikan pelayanan kita sampai ke tujuan. Okey. Dia akan berbeza tiba-tiba sekiranya hala tujunya memang ditetapkan sepenuhnya oleh tukang masak kan. Dia kata tak menariklah menu kita macam ni kan. So dia akan dictate, okey kita berlayar ke sana sebab kat sana ada makanan macam tu dan ke sana ada makanan macam tu, dan akhirnya pelayaran tu hanya mengikut kat mana menu yang sedap. So kat situ mungkin aspek makan itu
telah menghijack tujuan ataupun hala tuju pelayaran tersebut. So itu kita nak bezakan sekiranya tujuannya dah lari lah kan, ataupun yalah, kita ambil contoh-contoh yang sebagaimana. So dalam diri kita begitu kita ada, balik kepada definisi, bila kita cakap tujuan memang kita nak ke sana, tapi untuk sampai ke sana tu ada benda-benda yang memang serentak perlu dijaga. Okey, serentak perlu dijaga. So harapnya bila kita dah definisikan begitu, akan mudah untuk kita membincangkan persoalan yang kita sebut tadi. Okey, itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua, jadi apa yang sepatutnya jadi tujuan hidup kita? Mana sandarannya, mana sumbernya? Sebagai seorang Muslim, kita tak dapat lari daripada sumber asasi, iaitu Quran dan Sunnah. Okay? Itu adalah sumber kita lah, panduan hidup kita. Jadi apakah yang sepatutnya menjadi tujuan hidup kita berdasarkan Quran dan juga Sunnah? Dia akan berpusat kepada dua, yang biasanya kalau pelajar-pelajar ambil exam pun dia akan jawab benda ni kan, berdasarkan ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertamanya ialah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. So dekat situ maksud dia ialah memang tujuan kita tak lain, tak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau menjadi ubudiyah, fungsi ubudiyah kita. Kedua, ayat yang seterusnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dekat situ menggambarkan tugas kita adalah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Adakah tujuan lain berdasarkan Quran dan Sunnah? Kalau kita tengok silibus yang lain, kadang-kadang dia tambah lagi. Contohnya ayat-ayat yang berkenaan dengan kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. So tujuan hidup kita juga amar ma'ruf nahi munkar contohnya. Ataupun wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, menjadi syahid, menjadi saksi kepada manusia yang lain. Itu juga tujuan hidup. Cumanya ayat-ayat lain ni, kalau kita faham apa maknanya, apakah deskripsi tujuan itu, dia dah termaktub dan dia dah termasuk dalam especially tujuan hidup khalifah. Kalau kita faham khalifah tu apakah fungsi yang patut kita mainkan, dia fungsi yang sama dengan amar ma'ruf nahi munkar, dia akan fungsi yang sama sebagai syuhada' 'alan nas. So semuanya akan terangkum balik dalam dua tujuan yang besar tadi. So biasanya kalau saya sendiri, saya akan fokus kepada dua itulah, dan perincian dia akan cover lah juga yang ayat-ayat yang tadi yang lain, sebab dia tugas yang sama. Sekiranya kita faham dengan betul lah. Setengah orang dia tak nampak dia faham. So itu kita bincang lain. Okey. So itu tujuan yang sepatutnya menjadi tujuan hidup kita. Alright. Balik kepada persoalan ini. So mencari rezeki itu bukan tujuan ke? Berdasarkan definisi tadi, pelayaran kita ni memang bukan untuk mencari rezeki. Memang bukan untuk mencari rezeki, tetapi untuk memenuhi dua tujuan tadi. Malah kalau kita bagi pada ayat ayat surah Az-Zariyat tu, quite interesting. Kalau kita ambil ayat sebelum tu, bermula a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kan ayat menegaskan berilah peringatan tu bermanfaat untuk orang mukmin. Peringatan yang paling penting ialah ayat lepas tu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ayat ni semua orang familiar. Tetapi jarang orang baca ayat lepas tu, kan? Kalau kita perasan wa ma uridu minhum mir rizq wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaq. Okey. So Allah dah highlight ini tu, kamu diciptakan tak lain dan tak bukan untuk menjadi liya'budun, menjadi hamba, menjadi ubudiyah kepada Allah Subhanahu taala, dan bukanlah yang Allah nak. Allah sebut dua benda, rezeki dan cari makan, which is quite interesting. Kalau kita tadabbur ayat tu, kenapa Allah highlight yang bukan aku nak kau ni sibuk buat rezeki, buat cari makan, kerana itulah dua benda yang amat menyibukkan manusia, tak kisah officially Muslim ataupun tidak, yang melarikan mereka daripada tujuan hidup. Semua sibuk cari rezeki, semua sibuk letak makanan atas put the food on the table, orang kata kan, meletakkan, maknanya anak makan diri, anak isteri dan sebagainya. Hakikatnya benda ni yang menyibukkan manusia daripada terfokus untuk memenuhi tujuan hidup. So ayat itu sendiri memberi indikasi itu bukan tujuan hidup kita sepatutnya. Okey, sepatutnya paksi kehidupan kita bukanlah cari rezeki dan cari rezeki. Okey.
Tetapi pada masa yang sama pula, pelayaran tu memerlukan banyak benda serentak. Dan sekiranya kita serius untuk memenuhi tugas kita sebagai abd, sebagai ubudiyah, li'abudun tadi, mustahil kita tak cari rezeki. Kalau kita faham. Sebab apa? Sebab part of kita menjadi hamba Allah yang sebenar ialah memenuhi nafkah anak dan isteri contohnya. Dan benda tu tak akan dapat dipenuhi tanpa kita mencari rezeki. So, dia bukan tujuan, dia adalah cara memenuhi tujuan. Kerana ada banyak benda lain yang juga sebahagian daripada tujuan itu. Contohnya, tujuan apa? Bila kita cakap li'abudun tu bukan hanya memberi nafkah, tetapi juga ibadah-ibadah khusus, ibadah-ibadah umum, tanggungjawab yang lain dan sebagainya. So, tanggungjawab ini memerlukan kita cari rezeki. Tanggungjawab ini memerlukan kita cari ilmu. Tanggungjawab ini memerlukan kita berusaha something. Tanggungjawab ini memerlukan kita berkorban something sedikit dan sebagainya. So, semua itu, cari rezeki dan benda-benda lain adalah part of benda yang memang kita kena buat sekiranya kita serius nak memenuhi tujuan hidup kita. Tetapi dia in itself bukan tujuan. Dia adalah cara untuk mencapai tujuan, dan ada banyak benda lain juga yang perlu untuk mencapai tujuan yang sama. So kalau orang yang serius begitu, berbezanya orang yang tujuan dia untuk rezeki dan cari duit dan cari itu saja, dia benda itu akan menolak ke tepi benda lain kerana itulah paksinya. Berbeza dengan orang yang itu adalah cara untuk memenuhi juzuk ini dalam tujuan hidupnya, dia tak akan mengabaikan benda lain. Dan dia tak akan kata dia tak boleh buat benda ni kerana sibuk cari rezeki. That is contradicting itself. Betul tak? Maksudnya A diperlukan untuk memenuhi tujuan hidup, B diperlukan untuk memenuhi tujuan hidup, C diperlukan untuk memenuhi tujuan hidup yang sama. Mustahil kita ambil satu dan tinggalkan yang lain dengan alasan nak memenuhi tujuan hidup, kerana tujuan hidup tu memerlukan tiga-tiga. So begitulah salah satunya mencari rezeki. So itu adalah sekaligus dah menjawab kot secara sedar atau tidak. Sebab itu kita kata dalam konteks apakah tujuan hidup berdasarkan Al-Quran. So balik pada soalan ini, rasa tak sengaja part 2 tadi dah cover part 3 ni, yang kita kata kita nak balik pada soalan ni. So betul ke tujuan hidup kita untuk beribadah dan jadi khalifah sahaja tanpa mencari rezeki? So ayat ni mungkin kita akan, sebab ayat ni mungkin tanpa definisi apa itu tujuan, apa itu tanggungjawab dan sebagainya. So betul kalau kita kata tujuan hidup kita adalah ubudiyah khalifah, dua tujuan hidup besar. So betul ke kita tak perlu cari, kalau soalan dia betul ke kita tak perlu cari rezeki? Salah, kerana untuk memenuhi tujuan hidup tadi memang kita perlu mencari rezeki. Bagaimana hendak meneruskan hidup bagi memenuhi tujuan kalau tak ada tujuan untuk mencari? Okey. So kat situ mungkin kita reward macam mana nak mencapai tujuan tadi, meneruskan hidup dan mencapai tujuan-tujuan kita kalau tak cari rezeki? Betul lah. Tapi kalau dia kata kalau tak ada tujuan mencari rezeki, mungkin soalan ni diajukan kerana cara penggunaan tujuan tu maksudnya apa. So harapnya dengan definisi yang kita dah bagi tadi, kita akan clear kenapa kita perlu buat perkara ini. Dan saya nak tutup dengan satu persoalan ni lah. Bagi orang yang serius, dia kata dia sibuk mencari rezeki kerana itu adalah penting untuk memenuhi tujuan hidup dia. Alhamdulillah, memang betul. Malah banyak hadis pun yang kata banyak orang yang betul-betul membanting tulang mencari rezeki dan sebagainya untuk memenuhi tuntutan terhadap diri dia, hak nafkah dan sebagainya. Memang ada pahala yang besar. Kalau dia mati dalam keadaan itu pun ganjaran yang besar dan sebagainya. Itu tak dinafikan. Tetapi kalau orang yang membuat klaim saya sibuk cari rezeki ni kerana untuk memenuhi tujuan hidup, tetapi pada masa sama dia tahu nak memenuhi tujuan hidup dia memerlukan benda ni, contohnya memerlukan ilmu. Tetapi okay, bukan nak judge orang kita kalau kita memberi justifikasi aku sibuk mencari rezeki kerana ini keperluan untuk penuhi tuntutan tanggungjawab hidup aku sendiri, tetapi bila orang ajak untuk mencari ilmu, yang kita pun kata itu pun penting untuk memenuhi tujuan hidup kita. Macam mana kita nak buat semua kerja untuk memenuhi tujuan hidup kita kalau tak ada ilmu? Tapi kita sendiri perasan keseriusan kita mencari rezeki dengan keseriusan kita mencari ilmu langsung tak sama. Soalan saya ialah, kenapa ada double standard di situ? Adakah puncanya ialah sebenarnya
reason kita mencari rezeki tu dia bukan hanya untuk memenuhi tujuan hidup, tapi lebih kepada nafsu, ataupun itu dah menjadi paksi hidup kita, ataupun apa. Sama-sama kita jawab soalan tu. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya anda juga mempunyai sebarang soalan yang dirasakan bermanfaat untuk dibincangkan, ada Google Form dalam description box di bawah yang boleh anda ajukan sebarang persoalan. InsyaAllah kita akan bincangkan sekiranya ada. Jadi persoalan yang diperolehi ialah berbunyi sebegini. Iya, Rukaya. Betulkah tujuan hidup kita untuk beribadah dan mencari Allah Akbar? Jangan tarik baju, jangan tarik.